فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق. صدق الله. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'. Alhamdulillah kita bertemu dalam My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dan ketika ini kita dapat sama-sama dengan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan hati-hati kita, jiwa kita semua, jasad kita, roh kita semua hidup dengan Al-Quranul Karim, insya-Allah. Pada hari ini kita akan mendalami ayat daripada muka surat yang ke-103, masih lagi surah An-Nisa, daripada ayat 155 hingga 157, dan bersama hos ataupun pentadabbur kita pada hari ini ialah Fadil Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi. Apa khabar tu? Alhamdulillah sihat. Sihat, alhamdulillah. Ustaz Tiri sihat Alhamdulillah, sihat mulai insya-Allah. Alhamdulillah Dr. Insya-Allah hari ini juga kita bersama dengan tetamu daripada luar, daripada Sungai Petani Kedah, masya-Allah, yang bersama-sama dengan kita pada hari ini, iaitu daripada kumpulan ngaji Masjid Al-Abrar, Taman Peruda, Sungai Petani Kedah, Darul Aman. Allah, masya-Allah, segak-segak hari ini. Alhamdulillah. Apa khabar Kedah? Sehat semua? Alhamdulillah. InsyaAllah bersama-sama dengan kita pada hari ini, sama-sama kita mendalami 3 ayat lagi daripada surah An-Nisa, dan juga tak lupa pada guru Al-Istiqamah kita yang sentiasa bersama-sama dengan kita pada hari ini, dan juga penonton-penonton di rumah. Teruskan share, sebarkan majlis ilmu kita My Quran Time. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita di luar sana dapat turut sama-sama mengaji Al-Quran pada waktu ini, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Saya nak serahkan kepada Fadil Profesor Madya tentang ayat kita pada hari ini. Fadal. Baik, terima kasih Ustaz Tirmizi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa khabar ibu ayah, tuan-puan, hadirin hadirat yang berada di studio kumpulan Istiqamah kita, dan di mana sahaja tuan-puan berada di seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmat atas pengajian kita yang konsisten terhadap Al-Quran Al-Karim. InsyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan pengajian kita bermula daripada ayat yang ke-155 hingga 157. Sebelum itu, mari sama-sama ibu ayah, tuan-puan, kita bacakan doa ringkas. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menambah ilmu pengetahuan kita lagi pada hari ini. Dan sebelum kita masuk kepada topik perbincangan kita pada hari ini, mari sama-sama kita perhatikan dahulu sinopsis ayat yang ke-155 hingga ayat yang ke-157, iaitu pada ayat yang ke-155 Allah Ta'ala membicarakan tentang balasan atas jenayah dan kekufuran orang Yahudi, manakala pada ayat yang ke-156 Allah Ta'ala menceritakan tentang tuduhan keji ahli kitab terhadap Sayyidatina Maryam dan hukuman mereka, manakala pada ayat yang ke-157 iaitu ucapan dan sangkaan buruk ahli kitab terhadap Nabi Isa alaihi salam. Yang ini semua akan kita rangkumkan perbincangannya pada hari ini, insya-Allah. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulakan pengajian kita, mari sama-sama kita bacakan dahulu. Bacaan kita bermula daripada ayat yang ke-155 yang akan dipimpin oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqq
وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Sadaqallahul Azim. Pada ayat yang ke-155 Allah Ta'ala berfirman, maka kami hukum mereka kerana mereka melanggar perjanjian itu dan kerana kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah serta kerana mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Ini sebenarnya adalah kesimpulan ataupun Allah Ta'ala menyingkap jenayah yang dilakukan oleh golongan Bani Israel ini. Kalau kita tengok dalam ayat yang sebelum itu, yang ni yang suka saya ingatkan kepada tuan-puan. Sebelum kita masuk kepada perbincangan ayat pada hari ini, suka untuk kita imbas yang perbincangan yang lalu, apa yang telah dilakukan oleh Bani Israel. Dalam ayat yang ke-153, Bani Israel ini telah meminta agar untuk melihat Allah secara jahrah, untuk melihat Allah secara benar ataupun untuk melihat Allah secara yang nampak dengan mata kepala mereka. Kemudian mereka menyembah lembu selepas daripada itu, sedangkan Allah Ta'ala dah selamatkan mereka daripada belahan ataupun Allah Ta'ala telah belah laut untuk memberikan mereka lepas daripada dikejar oleh golongan Fir'aun ataupun tentera Fir'aun. Kemudian mereka ingkar banyak lagi dengan keingkaran. Maka dalam penutupnya pada ayat yang ke-155 ini, Allah Ta'ala rangkumkan kesilapan mereka dan jenayah mereka, lalu Allah Ta'ala sebutkan mengenai tentang apa hukuman yang akan dikenakan kepada mereka. Dalam ayat 155 hingga 157 ini, sekurang-kurangnya ada 7 kesalahan ataupun jenayah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala yang dilakukan oleh Bani Israel. Ayat ini secara umumnya menceritakan tentang kesalahan Ahlul Kitab. Pada zahirnya, Ahlul Kitab ini banyak dirangkumkan sebenarnya dikhususkan kepada golongan Yahudi. Tetapi dalam perihal ini, tuan-puan akan perhatikan, ibu ayah akan tengok bagaimana sebenarnya Ahlul Kitab ini termasuk juga golongan Kristian. Sedangkan yang ditujukan Bani Israel ini adalah nasab mereka, bukan agama mereka, tetapi agama mereka daripada Bani Israel ini akan terpecah dua. Ada golongan Yahudi berpegang kepada agama mereka dan juga ada Nasrani yang berpegang kepada agama Kristian mereka. Ayat ataupun perintah jenayah, apa yang kesalahan dilakukan oleh Bani Israel, yang pertama Allah Ta'ala sebutkan fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim biayatillah. Pertama Allah Ta'ala sebutkan yang mereka ni melanggar perjanjian mereka dengan Allah. Banyak mereka berjanji untuk beriman, berpegang dengan Nabi Musa dan sebagainya. Bila Nabi Musa pergi bermunajat kepada Allah, mereka engkar. Lepas daripada itu, mereka mula sembah patung berhala ataupun mula menyembah anak lembu dan sebagainya. Dan keduanya, wa kufrihim bi ayatillah. Bukan sekadar itu, mereka turut kufur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling dahsyat juga yang ketiganya, waqatlihimul anbiya'a bighairi haqq, iaitu mereka mula membunuh para nabi.
Yang ini yang dibincangkan oleh para ulama tafsir. Ada yang kata sebenarnya mereka ni bunuh tidak dikategorikan ada sumber-sumber yang sahih, melainkan apa yang datang daripada kisah-kisah daripada Bani Israel ataupun ahli kitab itu sendiri, yang kalau kita panggil sebagai biblical punya naratif. Cerita-cerita yang datang daripada Bible sendiri menceritakan jenayah yang dilakukan oleh mereka. Ada yang kata mereka bunuh Nabi Daniel. Ada yang kata mereka bunuh Nabi Sya'ya. Ada yang kata mereka bunuh Nabi Armiya. Ada yang kata mereka bunuh Nabi Yahya dan mereka bunuh Nabi Zakaria. Ada 5 nama sekurang-kurangnya, 5 nama yang dikatakan terlibat, terkorban dalam jenayah yang dilakukan oleh Bani Israel. Yang popularnya juga sebenarnya nanti disebutkan dalam ayat yang bawah ini, iaitu Nabi Isa sendiri dikatakan sebenarnya atas pengkhianatan Bani Israel untuk membunuh Nabi Isa itu sendiri. Tetapi yang boleh kita bayangkan di sini, bagaimana sebenarnya mereka ini cuba menutup, orang yang cuba membunuh para nabi ini sebenarnya mereka menyekat kebenaran. Tadi mereka dah fabima naqdihim, mereka telah melanggar perjanjian mereka untuk menyokong kebenaran. Yang keduanya kemudian mereka kufur kepada ayat-ayat Allah, mereka kufur kepada kebenaran. Yang ketiganya Syekh Tantawi kata bila mereka bunuh para nabi, ini menggambarkan mereka memang tak suka kepada elemen kebenaran. Ada sahaja orang yang datang menyampaikan kebenaran, mereka akan bunuh untuk menutup kebenaran. Ini kesalahan jenayah yang besar yang direkodkan oleh Allah Ta'ala pada ayat yang ke-155. Perbincangan selanjutnya mengenai tentang ancaman, jenayah dan juga balasan yang dikenakan kepada Bani Israel ini akan dibincangkan selepas ini. InsyaAllah kita berehat dahulu seketika. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9 juga di saluran Astro 149. مجاهينا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله
Sadaqallah. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kita kembali dalam My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Hari ini kita sambung lagi perbincangan kita pada ayat yang ke-155 hingga ke-157, yang mana tadi kita telah menyebutkan sekurang-kurangnya 3 kesalahan jenayah yang dilakukan oleh golongan Bani Israel ataupun golongan ahli kitab ini, yang mana yang pertamanya mereka melanggar perjanjian. Mereka berjanji untuk mentaati Allah dan Rasul. Tiba-tiba apabila Allah Ta'ala selamatkan mereka, mereka engkar kepada perjanjian tersebut. Kemudian mereka kufur kepada ayat-ayat yang diperintahkan kepada mereka. Dan kita sebutkan tadi jenayah yang ketiga yang agak besar, iaitu mereka membunuh ejen ataupun elemen kebenaran. Ada beberapa nama yang telah kita sebutkan tadi, dan yang popularnya juga sebenarnya adalah Nabi Yahya. Nabi Yahya bin Zakaria ini dikatakan dibunuh. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan mengenai tentang dia. Ada yang kata kerana Nabi Yahya pada zaman tersebut dia diperintah oleh seorang raja, dan raja itu berkehendakkan kepada mahramnya. Maknanya dia berkenan dengan mungkin adik-beradik dia ke, mungkin orang-orang yang telah diharamkan ke atasnya untuk berkahwin, tapi dia berkenan untuk berkahwin dengan orang tersebut. Lalu ditegur oleh Nabi Yahya. Lalu apabila ditegur oleh Nabi Yahya, raja ini memerintahkan agar Nabi Yahya ini dihalalkan ataupun dibenarkan untuk dikorbankan. Akhirnya yang mengkhianatinya juga adalah golongan daripada Bani Israel sendiri. Begitu juga dengan Nabi Zakaria, yang dikatakan kisah terbunuhnya Nabi Zakaria ini adalah kerana dia digergaji, yang mana dia dikatakan menyuruk di dalam pohon yang akhirnya didedahkan penyembunyiannya oleh syaitan. Akhirnya dia disebabkan kerana menyembunyikan diri dalam pokok tersebut, akhirnya pokok tersebut digergaji, dan tergergajilah sendiri Nabi Zakaria. Cuma perbincangan perincian tentang bagaimana mereka terbunuh ini semua sama seperti yang saya sebutkan tadi. Ianya datang daripada kisah-kisah kisah yang terdahulu, daripada kisah riwayat Israiliyat, kisah-kisah yang kita katakan juga sebagai biblical narrative, kisah-kisah yang datang kemudian yang bukan daripada sumber yang mungkin kita kena semak dahulu bagi kita memastikan bagaimana kisah tersebut datang. Apa yang pasti, ada juga riwayat yang menyatakan ketika Rasulullah diangkat ketika Isra' Mi'raj bertemu dengan Nabi Yahya ataupun Nabi Zakaria ini, diceritakan bagaimana kisah pembunuhannya dalam riwayat tersebut. Tetapi kita kena sahkan dahulu maklumat mengenai tentang dia. Apa yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam ini, bagaimana mereka ini menahan kebenaran dengan membunuh ejen kebenaran. Apa yang berlaku juga pada hari ini mungkin boleh berlaku sedemikian. Kita menyekat ejen-ejen yang menyampaikan kebenaran tersebut, sepatutnya tak berlaku dalam kalangan kita. Kalau kita sukakan kebenaran, jangan kita sekat orang yang ingin menyampaikan kebenaran. Yang dilakukan oleh Bani Israel ini kemuncaknya bukan sahaja sekat, bahkan bunuh orang yang menyampaikan kebenaran. Ini juga yang pernah berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Quraisy menawarkan 100 ekor unta untuk siapa yang dapat membunuh Muhammad sama ada hidup ataupun mati. Maknanya siapa yang dapat mendatangkan kepada kami Muhammad, maka kami akan bagikan dia ganjaran yang mewah. 100 ekor unta tu kalau sekarang ni pun, kalau unta seekor 5,000, kalau 100 dah jadi 500,000. Nilai dia maknanya kalau sekarang ni mungkin nilainya dah susut. Kalau dulu mungkin lagi bernilai unta tersebut. 500,000 ditawarkan bagi mereka yang boleh membunuh Rasulullah. Ini adalah kerana ancaman yang dikenakan kepada orang yang ingin menyampaikan kebenaran. Dari satu aspek, sebenarnya kita tengok orang yang tak sukakan kebenaran ni akan menyekat pintu-pintu daripada orang menyampaikan kebenaran ini disekat satu. Yang keduanya, orang yang menyampaikan kebenaran akan kena tahu bahawa kalau kita nak menyampaikan pendidikan, pengajaran yang disampaikan oleh Al-Quran ini, maka kita akan pasti dikenakan sekatan ataupun dikenakan ancaman yang mungkin kita tak jangkakan. Yang ini adalah lumrahnya secara fitrah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat Al-Quran. Dan kemudian yang keempatnya yang disebutkan oleh Syekh Tantawi, kata, "Thumma sajjala 'alaihim rabi'an qauluhum qulubuna ghulf." Iaitu bukan sahaja mereka mengingkari perjanjian untuk menyokong kebenaran, mengingkari ayat-ayat Allah yang membawa kepada kebenaran, membunuh ejen kebenaran, dan kemudian mereka menutup pintu hati mereka terus. Dia kata wa qaulihim qulubuna ghulf, dan perkataan mereka yang menyatakan hati kami telah tertutup dah tak boleh nak terima dah. Ini kata-kata yang akhirnya membalikkan ataupun memberikan
orang kata perkataan yang tikam diri balik. Kerana jangan kita tersalah cakap. Bila kita tersalah cakap begini, hati kami dah tertutup dah, tak boleh nak terima dah kebenaran ni. Kemudian Allah Ta'ala kata, bal taba'allahu alaiha bikufrihim. Allah Ta'ala terus tutup pintu hati dia. Jangan main-main dengan kata-kata menolak kebenaran. Ini silap perkataan menyebabkan Allah Ta'ala menutup pintu hati kita. Bal taba'allahu alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Maka mereka tidak beriman kecuali sedikit sahaja golongan yang beriman tersebut. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan lagi mengenai tentang kesalahan mereka yang kelima dan keenam, iaitu bukan sahaja mereka menyekat kebenaran, menolak kebenaran, membunuh ejen kebenaran, bahkan menutup pintu hati mereka untuk menyekat kebenaran lagi, mereka kufur kepada mereka. Dia kata wa bikufrihim wa qaulihim ala maryama buhtanan azima. Kemudian fitnah orang yang datangkan kebenaran tu. Kadang-kadang kita tengok benda ni berlaku. Kita bukan saja cuba sekat orang yang menyampaikan kebenaran. Kita bukan saja tutup jalan-jalan dia nak membawa kepada kebenaran. Kita fitnah pula dia. Kita kata dia ni sebenarnya jahat. Dia ni sebenarnya membawa perkara-perkara yang memecah belahkan masyarakat. Kena pada Rasulullah. Bawa kepada ejen ini pemecah belah kepada masyarakat. Apa yang dia fitnah kepada Maryam lebih besar. Iaitu dia kata yang Maryam ini sebenarnya adalah seorang penzina. Yang mana dia kata itulah yang anak yang datang daripada seorang Najjar, tukang kayu, yang mana dikatakan Nabi Sayyidatina Maryam ini tidur dengan seorang tukang kayu yang bernama Yusuf An-Najjar, sehinggalah mereka fitnah kepada Sayyidatina Maryam, yang mana Allah Ta'ala dalam Al-Quran secara jelas, wa Maryam ibnatal lati ahsanat farjaha, Allah Ta'ala ceritakan dalam surah At-Tahrim, dan Maryam ini adalah seorang wanita yang Allah Ta'ala telah sucikan. Allah Ta'ala jamin bahawa dianya bukanlah seorang wanita yang dituduh oleh golongan Bani Israel ataupun golongan Yahudi ini tadi menfitnah, ataupun golongan Kristian ataupun Bani Israel yang fitnah ke atas Maryam ini tadi. Jadi kita tengok di sini beberapa elemen, 6 sekurang-kurangnya jenayah ataupun kaedah menyekat kebenaran yang mungkin berlaku pada zaman dahulu, berlaku juga pada zaman kita. Orang yang berjanji untuk menyokong kita, untuk menyebarkan kebenaran, tiba-tiba engkar perjanjian. Orang yang kata nak percaya dengan kalimah daripada Al-Quran, tiba-tiba tak percaya kepada Al-Quran pula ada. Ataupun tak percaya kepada hadis pula ada. Ataupun menolak hadis pula ada. Lebih dahsyat daripada itu, mereka merancang untuk membunuh orang yang menyampaikan kebenaran. Berlaku kepada Rasulullah, berlaku kepada zaman-zaman yang berlaku pada zaman hari ini mungkin juga. Elemen-elemen yang menyebarkan kebenaran ini dibunuh. Kemudian juga mereka menutup pintu hati mereka. Kemudian mereka kufur sekali lagi, Allah Ta'ala kata, dan kemudian mereka fitnah orang yang menyampaikan kebenaran. Mereka kata wa qaulihim ala maryama buhtanan azima. Dalam ayat yang ke-156 ini ada disebutkan mengenai tentang perkataan buhtan. Buhtan ini diterjemahkan di sini sebagai pembohongan sahaja. Tetapi Syekh Tantawi memperincikan perkataan buhtan ini bukan sekadar pembohongan, tetapi dia kata huwal kadhibul syadid alladhi la tuqbiluhu al-uqul, iaitu ianya adalah penipuan yang luar biasa yang tidak boleh diterima oleh akal. Itu sebenarnya maksud buhtan, iaitu penipuan yang dikenakan kepada seseorang itu, seumpama fitnah juga dikenakan penipuan ke atas seseorang itu, sehingga menyebabkan mereka rasa logik ke dia ni buat begini. Macam tu. Maknanya macam tak logik apa yang disampaikan oleh seseorang itu. Ini dipanggil sebagai buhtan dan dikenakan kepada Sayyidatina Maryam, iaitu seorang wanita yang telah diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang akhirnya kemudian daripada itu melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Jadi kat sini kita tengok sekurang-kurangnya kita telah belajar 6 kaedah bagaimana golongan Bani Israel ataupun ahli kitab ini menyekat kebenaran. Semuanya diperhitungkan satu persatu di dalam ayat Al-Quran, dan kita boleh ambil pelajarannya pada hari ini bagaimana perkara ini telah berlaku juga pada zaman hari ini. Orang yang menyekat kebenaran berlaku, orang yang membunuh ejen menyampaikan kebenaran, bahkan menfitnah orang yang ingin menyampaikan kebenaran. Orang yang kebenaran ini yang dikatakan cuba menimbulkan perpecahan ataupun cuba mengelirukan masyarakat, adalah perkara yang kadang-kadang kita rasa macam character assassination, iaitu pembunuhan karakter mereka yang menyampaikan kebenaran. Dan insya-Allah sebelum kita tangguhkan perbincangan kita, kita perhatikan dahulu kalimah mu'jam ataupun perkataan pilihan kita pada hari ini yang telah kita sebutkan tadi, iaitu perkataan taba'a.
yang disebutkan dalam ayat yang ke-155. Perkataan tabaa ini diambil daripada bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim, iaitu bahkan mereka ini Allah Taala telah mengunci pintu hatinya. Perkataan tabaa ini diambil ataupun membawa maksud menutup ataupun mengunci, yang mana ianya disebutkan sebanyak 11 kali di dalam ayat Al-Quran, yang mana ianya disebut juga di dalam surah Al-A'raf, surah Taubah dan juga surah An-Nahl. Ini adalah perkataan yang dibincangkan pada hari ini. Bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim, iaitu Allah Taala telah menutup, mengunci pintu hati mereka. Catatkan perkataan ini, nanti kalau kita jumpa kita dah tahu dah perkataan taba'a membawa maksud dah ditutup. Tabak kadang-kadang orang sebut tabak tu pun itu dah betul lah tu, macam tu Jadi kita berehat dahulu seketika. My Quran Time, Quran, Salat, Infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته. Hadis ni dikategorikan sebagai hadis palsu kerana dia mempunyai ciri-ciri hadis palsu, iaitu amalan yang ringkas saja, maknanya satu amalan tetapi ganjaran dia seperti ganjaran pahala Nabi Ibrahim. Masya Allah, macam tu Ustaz ini seakan-akan Ustaz ini malam ke-8 solat tarawih dapat pahala Allah. Nabi Ibrahim terus. Yang menariknya doktor, saya pernah ada buku ni. Masya Allah. Saya pernah ada buku ni, dia kata malam pertama pahala ni segini kan. Betul. Tapi dulu kita tak berapa nak belajar sangat kan. Jadi kita dah tahu tentang kata hadis yang viral tapi tak sahih ni, kita ambil lah iktibar kan. Betul. Yang ni yang sangat penting kita belajar tentang pengajian hadis ni tuan-tuan. Barangkali sebelum ni banyak juga tersebar hadis-hadis yang kita biasa dengar dalam masyarakat, tetapi kita bimbang hadis-hadis ini adalah hadis yang tidak kena ataupun tidak benar. Dan salah satu ciri-ciri hadis yang tidak betul ataupun palsu ini, seperti mana yang disebutkan dalam slide itu tadi, ganjaran yang sangat besar terhadap satu pahala, terhadap satu amalan yang kecil. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أهلا وسهلا ومرحبا بضيوفنا حملة القرآن. أهلا وسهلا ومرحبا بضيوفنا حملة القرآن. حيا نعلي النفس بالإيمان. حيا نرضي ربنا الرحمن. حيا نرضي ربنا الرحمن. حيا نلتقي أعلى الجنان. قرآن كريم كلام الله. واتلو جودوا يا حبيب الله. فاستمعوا يهدينا الله. وأنصتوا
yarhamna Allah. Alhamdulillah, terima kasih pada para penonton terus setia dalam My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Alhamdulillah. Selagi saya alu-alukan para penonton ataupun di studio kita pada hari ini kehadiran daripada kumpulan ngaji Masjid Al-Abrar Taman Peruda, Sungai Petani, Kedah, Darul Aman. Alhamdulillah bersama-sama dengan kita hari ini memeriahkan di studio rakaat ataupun program My Quran Time, Quran, Salat, Infak kita. Alhamdulillah. Baik, kita dah dengar kupasan tadabbur daripada Prof tadi. Alhamdulillah dapat kita faham bagaimana untuk kita menjadi insan yang baik. Kita dengar cerita-cerita bagaimana orang-orang Yahudi, Bani Israel, bagaimana kaum-kaum yang telah mendustakan para Nabi dan Rasul. Cerita-cerita begini kita dengar supaya kita tak jadi golongan seperti itu. Allah Ta'ala muatkan dalam Al-Quran, sudah pasti ia penting untuk kita belajar, untuk kita tahu apakah perangai-perangai jenis-jenis ini supaya kita dapat hindarkan daripada menjadi ciri-ciri sifat-sifat demikian dan kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang berakhlak dengan akhlak Al-Quran sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila ditanya Aisyah tentang akhlak Nabi Al-Quran. Maka kita nak tahu akhlak Nabi, kita banyak baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, kita nak tahu bagaimana mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala juga. Kita banyakkan masa kita dengan Al-Quran. Jom kita lihat apakah tajuk kita pada hari ini. Memperkembaskan sebutan perkataan ghulf, naqdihim dan juga ghulf. Dalam ayat yang ke-155 ada beberapa perkataan yang perlu kita ambil perhatian. Yang pertama, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ. Perkataan naqdihim. Perkataan naqdihim. Ada huruf nun yang berbaris di atas. Kemudian qaf yang mati. Naqo. Qal itu harus dibunyi qalqalah. Mesti dibunyikan qalqalah. Pantulan. Qaf bila mati sebagaimana kita semua tahu huruf-huruf qalqalah ada berapa? Ada 5 Qaf, Ta, Ba, Jim dan juga Dal. Maka bila huruf tu mati, maka kita kena pantulkan bunyi. Mengikut saiz ataupun mengikut huruf tu lah. Kalau huruf tu kuat, huruf tu tebal, maka bunyi pun sesuai dengan huruf tersebut. Maka tak boleh kita baca fabima naqdihim naka. Kalau naka itu lebih dekat dengan kaf. Walaupun kaf tak ada qalqalah kan. Kaf bukan huruf qalqalah. Tapi bila kita kecilkan qaf itu naqa jadi naka, maka dia menyerupai seperti huruf kaf yang qalqalah. Padahal kaf qalqalah ni tidak ada pun dalam Al-Quran. Okey. Kemudian selepas huruf qaf yang qalqalah itu ada huruf dad yang berbaris di bawah. Di. Macam mana kita nak kekalkan huruf-huruf tersebut? Okey, ikut saya. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ. 1, 2 mula. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ. Naqdi. Cuba sebut naqdihim. Supaya huruf qaf itu dapat dilantunkan dengan selesa, dengan tanpa seperti dibuat-buat. Maka qalqalah ini adalah qalqalah yang sughra. Yang qalqalah yang paling ringan lah. Kita kata sebab dia qalqalah yang berada di tengah-tengah perkataan. فَبِمَا نَقْضِهِمْ. Dia tak boleh baca فَبِمَا نَقْضِهِمْ. Itu dah tak sesuai dengan qalqalah sughra. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ.
Dan huruf dad yang berbaris di bawah. Jangan tukarkan dia kepada dal. Fabima naqadihim. Naqadi, di. Kalau di itu dal. Tapi kita nak di. Hurufnya, makhrajnya, kita kata huruf dad ni makhrajnya tepi lidah kita, tepi lidah kita diangkat ke gerham atas. Sama ada kanan ataupun kiri ataupun kedua-duanya. Maka huruf dad ni kesimpulannya, huruf dad ni huruf yang berada di bahagian dalam, bukan hujung. Bukan naqadi tu di hujung, di, tapi dia di. Gitu. Fabima naqadihim mithaqahum wa kufrihim. وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء وقتلهم الأنبياء huruf ta yang mati tu. Jangan waqat, jangan t. Waqatli. Cuba sebut waqatlihim. وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف وقولهم قلوبنا غلف وقولهم قلوبنا غلف perkataan di hujung, perkataan ghulf. Kerana ada dua huruf yang mesti dimatikan bila kita wakaf. Yang pertama huruf lam yang memang asalnya matilah. Ghul, lam mati. Dan lam mati itu adalah keadaan nipis. Tak boleh ghul. Tapi kita baca ghul. Cuba sebut ghul. Baru lam tu nipis. Kalau kita sebut ghul, itu salah. Okey, bukan ghul, tapi ghul. Selepas lam mati, ada pula huruf fa yang mesti dimatikan. Ghulf. Kemudian fa dibunyikan, sifat fa yang mati. Wa qawlihim qulubuna ghulf. وقولهم قلوبنا غلف Okey, bila dah gabung dua lam dengan fa itu, jangan tinggal salah satu. Jangan tinggal lam pula, nampak fa kat belakang, lam pula ditinggalkan. Qulubuna ghuf. Fa terus diambil. Lam tak ada dah, tinggal lah. Gugur satu lam. Macam kita buang satu huruf, buang makna. Makna pun berubah. Kan? Ingat berubah Quran ni, orang ubah dia, makna dia orang ubah cetakan kan, buang kalimah. Rupanya kita tinggal huruf, gugur huruf tu, kita telah ubah ayat Al-Quran. Tapi ubah yang tak sengaja lah. Tak ada niat lah kan. Kalau golongan-golongan yang niat untuk mengubah Al-Quran tu, tapi kita daripada bacaan tadi, tu kita cuba baiki. Jadi jangan tinggalkan lam itu, terus fa. Wa qawlihim qulubuna ghulf. Tak nampak lam. Ataupun lam je, ghul.
Buang fa pula. Jadi dua-dua kita nak. Gulf. Cuba. Gulf. Wa qawlihim qulubuna gulf. وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف Okey, itulah sikit sebanyak dua kalimah yang perlu kita ambil perhatian dalam ayat ke-155. Moga-moga dapat menambahkan lagi pengetahuan kita ataupun melancarkan lidah kita. Seterusnya kita dapat menghafal kalimah-kalimah ayat-ayat dalam surah An-Nisa ini. Wallahu a'lam. Pada seketika kembali selepas ini, jangan ke mana-mana dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته. Disebutkan oleh Coach Jamil tadi berkenaan dengan aiqadha wa aiqadha ahlahu, dan baginda sallallahu alaihi wasallam akan menggerakkan, membangunkan, mengejutkan ahli keluarganya, isteri-isteri dan keluarganya. Itu adalah benda yang memang kita akan faham terus daripada hadis tersebut. Namun para ulama kita mengatakan yang perlu ditekankan daripada perkataan itu ialah kita tidak berseorangan melakukan kebaikan. Kita kena ingat bahawa kita ada keluarga yang kita nak gesa mereka, gerakkan mereka untuk melakukan ibadat bersama kita. Kita tak nak masuk syurga seorang-seorang. Itulah yang mudahnya. Jadi kalau kita ada kawan, kalau kita tak ada keluarga, mungkin kita sedang belajar ke apa, kita ada kawan-kawan yang tidur, kejutkan dia. Kejutkan dia bangun. Apatah lagi mungkin dia ada program pagi itu, program iftar dan sebagainya, sebagai AJK kan dan sebagainya. Dia keletihan. Balik dah sembahyang tarawih, dia tidur, kita cuba gerakkan dia, at least dia bangun, sekurang-kurangnya dia bangun dan dia membacalah sedikit zikir-zikir yang mudah dibaca dan pahalanya besar. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam rancangan My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Kita baru sahaja selesai pengajian tajwid kita, ulang kaji tajwid kita, bacaan Al-Quran kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali kita. Dan Alhamdulillah, ianya adalah satu proses yang menambah baik pengetahuan ataupun menambah baik bacaan kita. Seperti mana yang telah kita sebutkan sebelum ni banyak kali, bagaimana bacaan Al-Quran yang baik ini boleh menyebabkan nama kita disebutkan oleh golongan yang mulia di sisi Allah. Kalau kita masih lagi ingat, saya suka ulang kisah Saidina Ubay bin Ka'ab, yang mana Saidina Ubay ni bacaan dia sangat elok. Rasulullah kata wa aqra'uhum Ubayya. Orang yang tepat bacaan Al-Qurannya adalah Saidina Ubay.
sehingga menyebabkan beliau ini Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasulullah agar suratul Bayyinah dibacakan kepada beliau. Sampai beliau pun terkejut. Bila Rasul kata, Innallaha amarani an aqra' alaikal Qur'ana. Sesungguhnya Allah perintahkan aku untuk baca Al-Quran kepada engkau. Bila Ubay dengar, terkejut Ubay. Allahu sammani laka. Apakah Allah Ta'ala sebut nama aku? Lalu Rasul kata, Naam, fabaka Ubay. Menangis Ubay kerana namanya disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bacaan Al-Quran yang baik. Sebab itu ibu ayah, tuan-puan, para penonton, hadirin hadirat sekalian, perbaiki bacaan Al-Quran kita. Kita dah banyak hadis-hadis ataupun kita dah banyak bacakan kisah-kisah bagaimana bacaan Al-Quran yang baik, tadabbur yang baik menyebabkan boleh disampaikan nama kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalam sesi yang terakhir ini kita masuk kepada ayat yang ke-157 yang mana kita dah sebutkan tadi 6 kesalahan jenayah yang dilakukan oleh ahli kitab ataupun Bani Israel, mengingkari perjanjian, mengkufuri ayat Allah, membunuh para nabi yang menyampaikan kebenaran, kemudian kufur lagi sekali, kemudian memfitnah pula Sayyidatina Maryam ataupun memfitnah golongan yang ingin menyampaikan kebenaran, kemudian dia sendiri yang menyangkakan telah membunuh Nabi Isa. Dalam ayat yang ke-157 disebutkan waqaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam, iaitu kami dan perkataan mereka kami telah bunuh mereka. Yang ini saya kira mungkin kita boleh nak pasakkan lagi kefahaman mengenai tentang ayat yang ke-157 ini. Mungkin kita boleh baca separuh yang akan dibimbing sedikit oleh Ustaz Tirmizi kita, ayat mengenai tentang bagaimana mereka menyangkakan mereka telah bunuh Nabi Isa. Kita persilakan Ustaz Tirmizi untuk baca separuh, insya-Allah. Auzubillah. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Sadaqallah. Surahul Azim ayat yang ke-157 Allah Ta'ala berfirman, dan kami hukum juga kerana ucapan mereka. Mereka menyatakan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, iaitu Isa putera Maryam Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya, bahkan tidak juga menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ini menarik juga bagaimana huraiannya oleh para ulama tafsir. Apabila Allah Ta'ala menyebutkan, Allah Ta'ala kata, وَمَا قَتَلُوهُ, mereka sebenarnya tak bunuh pun Nabi Isa, وَمَا صَلَبُوهُ, dan mereka tidak berjaya untuk menyalib ataupun mengenakan tindakan salib ke atas Nabi Isa, وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, tetapi ianya adalah diserupakan, syubbiha, dikelirukan juga. Mana diserupakan dengan Nabi Isa itu sendiri. Yang ini mengenai tentang tashbih ini, dikelirukan ataupun diperumpamakan, disamakan Nabi Isa ni dengan orang lain. Ada beberapa riwayat. Riwayat yang pertama yang dikatakan riwayat yang sahih yang disampaikan sendiri oleh Al-Imam Ibn Kathir, menceritakan bagaimana Nabi Isa sebenarnya dah tahu dah rancangan kerajaan ataupun raja pada zaman tersebut bersama dengan tentera pada zaman tersebut untuk membunuh beliau. Lalu baginda datang bertanya kepada anak murid dia ataupun Hawariyun, golongan-golongan pembantunya yang seramai 12 orang, siapakah dalam kalangan kamu yang sudi untuk menjadi penggantiku? Sehingga Allah Ta'ala akan syubbiha, Allah Ta'ala akan ubah wajahnya menjadi mirip dengan wajah aku. Lalu faqama syabun ahdasuhum sinnan, lalu bangun seorang lelaki yang paling muda dalam kalangan mereka. Lalu Nabi Isa kata, engkau ni muda lagi bagi orang lain dahulu. Maka Nabi Isa ulang balik, siapa yang sudi untuk gantikan tempat aku agar mereka ni dikelirukan?
lelaki yang sama bangun. Budak ni maknanya dia memang dah azam dah. Jangan kita jangkakan orang budak-budak kecil ini tidak mempunyai keazaman untuk melakukan kebaikan, tapi yang pemuda ini yang bangun sehingga 3 kali diulang. Akhirnya Nabi Isa setuju untuk lelaki tersebut ataupun pemuda tersebut menggantikan dirinya. Allah Ta'ala menjadikan wajahnya ataupun menjadikan wajahnya mirip sangat dengan Nabi Isa, sehingga apabila dia diserang ataupun rumah tersebut diambush, kawasan penempatan penyembunyian tersebut diserang, maka yang diambilnya adalah pemuda tersebut, yang mana Nabi Isa janji engkau akan mendapat tempat duduk berdekatan dengan aku di dalam syurga itu nanti. Ini riwayat yang pertama yang direkodkan oleh Imam Ibn Kathir, yang dikatakan disampaikan dengan sanad yang sahih. Manakala riwayat yang kedua adalah pengkhianat daripada kalangan mereka. Sebahagian ulama tak setuju untuk menyatakan bahawa dalam kalangan golongan Hawariyun itu ada yang membocorkan rahsia. Kerana tak layak patutnya bagi golongan para sahabat ataupun Hawariyun yang bersama dengan Nabi Isa ini membocorkan rahsia. Kalau kita tengok Ustaz ni, mana takkan kita nak kata golongan yang rapat dengan Nabi Isa ni Hawari kan, dah digelarkan sebagai pembantu, tiba-tiba mengkhianati. Tapi ada juga riwayat yang menyebutkan salah seorang daripada mereka, daripada keturunan Bani Israel ini mengkhianati dengan memberitahu kepada tentera bahawa aku akan tunjukkan kepada engkau mana satu Isa. Tetapi apabila serangan berlaku, ambush ataupun serangan ini berlaku, mereka tetap menangkap yang tukang tunjuk itu tadi tersilap ataupun dikelirukan. Mungkin Allah Ta'ala mengubah wajahnya yang mirip dengan Nabi Isa, menyebabkan dia yang pengkhianat ini yang tertangkap akhirnya dibunuh dan disalib. Sebab Allah Ta'ala kata, وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Manakala yang ketiga ada juga riwayat yang menyebutkan bahawa yang tertangkap itu sendiri adalah dalam kalangan tentera yang menyerang itu sendiri. Maknanya yang menyerang itu sendiri yang terkena sesama mereka. Ini yang disebutkan oleh beberapa ulama tafsir, juga disebutkan oleh Syekh Tantawi mengenai tentang golongan yang ditangkap ataupun lelaki yang pandangan kedua yang kata yang mengkhianat itu yang ditangkap namanya adalah Yahuda al-Ishkharbuti. Nak sebut umpaya al-Ishkharbuti ini disebutkan di dalam tafsir. Beberapa tafsir juga menyebutkan yang beliau adalah jasusan alal Masih. Beliau adalah pengintip yang ada di sisi Nabi Isa itu tadi, tetapi akhirnya beliau telah tertangkap disebabkan kerana pengkhianatan beliau sendiri. Ini adalah 3 riwayat yang menyebutkan tentang bagaimana beliau akhirnya telah dikelirukan. Ini Allah Ta'ala memberi janji bagaimana Allah Ta'ala menyelamatkan golongan yang dikatakan cuba menyekat kebenaran, termasuklah Bani Israel, iaitu Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa sendiri. Bagaimana Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa akan kita bincangkan dalam sesi akan datang nanti insya-Allah. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, mari sama-sama kita perhatikan dahulu resolusi pengajian kita, apa yang boleh kita praktikkan, amalkan selepas daripada ini. Yang pertama, kita teguh pada janji. Jangan jadi seperti Bani Israel yang mengingkari janji mereka. Teguh pada janji, hati tunduk dan patuh kepada kebenaran. Yang kedua, kita contohi keimanan dan kesabaran Maryam sebagai wanita teladan masa kini. Satu-satunya wanita yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran adalah Sayyidatina Maryam. Dan yang ketiganya juga ucapan, jaga ucapan dan jangan berprasangka buruk. Inilah dia sekurang-kurangnya 3 pengajaran yang boleh kita pelajari daripada ayat yang ke-155 hingga 157. Bagi mengakhiri pengajian kita, mari sama-sama kita bacakan doa ringkas yang akan dibimbing oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam iman, dan bangkitlah kami dari keadaan kami beriman ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa sabar, tunduk patuh kepada perintah-Mu ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk terus kami melakukan kebaikan ya Allah, dan juga meninggalkan akan kemungkaran dan maksiat ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, permudahkanlah urusan kami ya Allah, dunia dan akhirat ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadabbur daripada Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi membekas di hati-hati kita semua. Ayat 155 dan 157 ini benar-benar memberi kesan kepada kita untuk kita jadikan pengajaran dalam kehidupan kita semua. Al-Quran ialah sentiasa bergerak dalam diri kita untuk kita menjadi insan Qurani insya-Allah. Alhamdulillah, kita mengajak kepada semua para sahabat
untuk terus bersama-sama dengan kita berjuang dalam tabung gerakan Al-Quran. Boleh scan di QR code yang kita sediakan untuk memudahkan urusan kita membuat sumbangan, untuk membantu sahabat-sahabat kita di luar sana ataupun masyarakat kita untuk menggerakkan Al-Quran dalam beberapa program rancangan yang telah kita atur. Juga terima kasih kepada sekali lagi buat para penonton di rumah dan juga di studio pada hari ini daripada kumpulan ngaji Masjid Al-Abrar, Taman Peruda, Sungai Petani, Kedah dan Amam. Moga-moga dapat bertemu lagi pada masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita semua ini dimuliakan dengan Al-Quran, bertemu dan berpisah kerana Al-Quran, insya-Allah. Jumpa lagi My Quran Time, Quran, Salat, Infak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين